arah perjalanan tarian lebah itu semasa dalam sarang dia ialah nombor 8. Tuan-tuan. Ya, kita tengok ni. Tengok tuan-tuan. Ini yang diisyaratkan dalam Quran tuan-tuan. Dia punya laluan nombor 8. Okey tuan-tuan. Apakah ini kebetulan tuan-tuan? Tidak mungkin kebetulan. Allah Ta'ala bagi isyarat kepada kita tuan-tuan. Bahawa jalan yang dipermudahkan untuk dia ini, untuk lebah mencari kedudukan madu ialah nombor 8 dengan bilangan ayat tuan-tuan. Nombor surah 128, dia punya bilangan ayat 128. Kemudian bilangan perkataan akhir itu 8 sebagainya tuan-tuan. Rupa-rupanya tarian dia juga, tarian nombor 8 tuan-tuan. Baik, sekarang saya teruskan tuan-tuan. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala menyebutkan tuan dalam ayat ni, yahruju min butuniha, keluar daripada perutnya tuan-tuan, perut lebah ni tuan-tuan. Masa saya mengajar dulu tuan-tuan, kita nak tengok bahagian dalam serangga ni bukan mudah tuan-tuan. Biasanya yang saya bawa untuk pelajar-pelajar tengok ialah lipas. Dan untuk bedah lipas ni tuan-tuan, kerana kita nak tengok bahagian dalam dia, apa kita buat? Kita ambil lilin yang kita bakar, yang kita panaskan, dicair kan? Sebelum dia betul set, sebelum dia dikeras tu tuan-tuan, lipas ni kita akan letakkan terbalik. Buang dia punya sayap, letak terbalik, lepas tu bedah dia dengan gunting. Keluar ambil jarum peniti, dia letak kat tepi dia, kena buang dia punya tisu otot dia tuan-tuan. Baru gunakan kanta. Kanta pun tak berapa nampak tuan-tuan. Cikgu minta pelajar-pelajar lukiskan dengan kanta. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Pada zaman Quran diturunkan, kanta ada ke tak? Tak ada. Macam mana Quran boleh kata dalam perut lebah ni tuan-tuan, ada perut yang ruju min butuniha. Keluar daripada perutnya syarab, manisan. Tuan-tuan, perut yang Allah Ta'ala sebut butun. Sedangkan lebah ni tuan-tuan, dia terbang, dia ambil manisan mengikut belalai dia kan. Mungkin kesilapan kalau manusia tulis, mungkin dia kemamnya. Betul lah tuan-tuan. Dia tak keluar pun daripada perut. Tapi Allah Ta'ala sebutkan dia keluar daripada perut. Yahruju min butuniha. Keluar daripada perutnya. Ni tuan-tuan, saya nak tunjukkan perut. Ni perut lebah ni tuan-tuan. Honey stomach namanya tuan-tuan. Honey stomach. Quran dapat tengok ke benda tu? Kalau orang mendakwa Quran ni tulisan manusia, manusia itu dah tengok ke dalam perut lebah ni ada perut? Dalam lebah ni ada perut. Kemudian Allah Ta'ala kata butuniha dalam bentuk jamak tuan-tuan. Dalam lebah tu ada berapa perut tuan-tuan? Ada 2 perut. Ni tuan-tuan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni perut satu lagi tuan-tuan. Dan butuniha. Nah, satu lagi tuan-tuan isyarat yang cukup cantik. Kalau kita tengok tuan-tuan dalam ayat-ayat ayat itu daripada ayat yang pertama, summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki. Ini Allah Ta'ala berkata kepada lebah betina dalam ganti nama kedua. Kuli, ishrabi, fasluki. Kan? Cakap nama kedua. Tiba-tiba, yahruju min butuniha, keluar daripada perutnya lebah yang ketiga tuan-tuan. Betul tak? Yahruju min butuniha, perut betina itu tuan-tuan. Rupa-rupanya tuan-tuan, lebah ni tuan-tuan, lebah yang mencari manisan dekat bunga-bunga itu disebut sebagai lebah perayau. Dia cari manisan, lepas tu dibawa balik sampai di sarang dia tuan-tuan. Apa dia buat tuan-tuan? Dia akan bagikan dia punya manisan yang dikumpul kepada lebah yang sedang tunggu di dalam rumah dia. Jadi lebah yang tunggu kat rumah tu tak pergi mana-mana tuan. Kerjanya dia ambil manisan daripada lebah yang cari bunga-bunga, dia terima, lepas tu disimpan dalam perut dia tuan-tuan selama 30 minit.
dia 30 minit, lepas 30 minit dikeluarkan balik, itu yang menjadi syarab. Ya, yang menjadi syarab minuman tuan-tuan, yang macam syarbat dia tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ni. Nampak tak tuan-tuan? Ya? Sains yang menjelaskan ayat Quran tu tadi tuan-tuan. So ini ayat berkaitan dengan alam. Ya? Jadi bila orang mengkajinya betul-betul apa seperti mana yang disebut dalam Quran tuan-tuan. Ya? Jadi madu ni memang banyak warna lah tuan-tuan, ya. Kita tengok madu ni banyak warna dia tuan-tuan. Baik. Sekarang tuan-tuan, satu lagi yang menakjubkan tuan-tuan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tuan-tuan. Kita tengok sini tuan-tuan. Dalam surah An-Nahl ni Allah Taala letakkan ayat Quran berkaitan dengan perangai orang-orang Makkah yang tanam hidup-hidup anak perempuan dia. Ayat ini tuan-tuan. Sekejap ya, mana ayat dia? Ini ayat dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadan wa huwa kadhim yatawara minal qaum min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala huni am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Sadaqallahu alazim. Dan apabila dikabarkan kepada seseorang dari mereka bahawa ia boleh beroleh anak perempuan, muramlah muka mereka sepanjang hari, sedang ia menahan perasaan marahnya. Ia bersembunyi dari orang ramai kerana malu disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya tentang ia beroleh anak perempuan, sambil ia berfikir, adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina atau ia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah? Ketahuilah sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu. Tuan-tuan, Allahu alam, kenapa Allah Taala letakkan ayat berkaitan dengan orang-orang Makkah yang bila mendengar berita tentang isterinya mendapat anak perempuan itu dan berfikir apa yang dibuat dengan anak perempuan itu dalam surah An-Nahl, dalam surah lebah ni tuan-tuan. Ini yang saya jelaskan tuan-tuan ya. Sebenarnya lebah dia buat perangai yang sama dengan orang Quraisy ini tuan-tuan. Apa yang dia bicara tuan-tuan? Sebenarnya yang menentukan tuan-tuan nak anak betina atau jantan itu ialah maharani dia. Ya? Maharani ini dia akan tengok dia nak anak laki-laki atau anak laki-laki pula. Anak betina atau anak jantan tuan-tuan. Mari kita tengok dulu video ni tuan-tuan ya. Tengok tuan-tuan. Okey tuan-tuan ya. Ini ialah lebah jantan dan betina mengawan tuan-tuan. Ya. Jadi lebah jantan ini dia mengawan dengan lebah betina, dia tinggalkan dia punya benih dalam badan lebah betina. Lepas tu dia mati. Ya. Jantan ini dia akan jatuh dan mati tuan-tuan. Baik. Mati, jatuh ke tanah dan mati tuan-tuan. Ya. Dan macam ni lah. Mati dia. Benih jantan tu dia tinggal dalam abdomen atau perut lebah betina tuan-tuan. Dan inilah yang akan berlaku tuan-tuan ya. Bila lebah maharani ni dia nak anak jantan, dia punya benih jantan yang drone tadi tuan-tuan, dia tak akan lepaskan.
Maknanya dia tak buka pintu dia lah. Dekat sini ada pintu dia tuan-tuan Ada dia punya liang-liang halus ni tuan-tuan Gini. Jadi disimpan kat sini tuan-tuan. Kalau dia nak anak betina, dia akan lepaskan benih tadi. Jadi yang nak menentukan sama ada dia nak anak betina atau anak jantan ialah maharani dia. Ini kita tengok tuan-tuan macam mana bijaksananya Allah SWT. Dia ceritakan tentang perangai lebah ni tuan-tuan. Daripada menentukan anak jantan atau anak betina sampailah tuan-tuan lebah yang nak mencari madu semua diceritakan oleh Al-Quran dalam surah ini tuan-tuan. Subhanallah. Jadi ini tuan-tuan Jadi kalau dah benih jantan dilepaskan, maka berlakulah penentuan anak betina. Kalau tak dilepaskan, dia akan jadi anak jantan saja tuan-tuan. Ini ayatnya tentang perkara tersebut tuan-tuan. Baik. Ada lagi sikit lagi tuan-tuan tentang perkara ini. Tuan-tuan, cerita tentang Nabi Sulaiman AS. Ini ada masa lagi. Nabi Sulaiman AS tuan-tuan Ada orang duk kata cerita tentang Nabi Sulaiman ini. Kalau orang yang tak percayakan agama, dia kata ini cerita mengarut dah. Orang tak percaya Quran kan. Bagi orang yang beriman, itu betul lah. Sebab Quran cakap. Dia apa buktinya tuan-tuan, kita nak tunjukkan bukti. Dalam ayat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bercakap tentang